Bahasa jiwa bangsa, slogan yang sering kita dengar sejak kecil lagi, sejak sekolah rendah hingga peringkat kini. Adakah kita melaksanakan, adakah kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita? Tepuk dada, tanya selera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah keterampilan berbahasa saya, iaitu Puan Khadijah binti Ayub serta rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, saya dengan membesar hati ingin membentangkan tentang isu keterampilan berbahasa. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan beberapa topik, iaitu yang pertama sekali, pengenalan berkaitan tentang isu keterampilan berbahasa. Seterusnya, isu bahasa rojak, dan kedua isu bahasa tidak sopan, dan akhir sekali isu dialek. Okey, pengenalan. Apakah itu keterampilan berbahasa? Okey, keterampilan berbahasa merupakan cara penggunaan bahasa seseorang ketika berkomunikasi, sama ada dari segi kesopanan atau kehalusan berbahasa mengikut situasi dan keadaan yang sesuai. Mungkin kalian tak beberapa faham tentang apa yang saya tulis di sini. Maksudnya di sini saya boleh ringkaskan bahawa keterampilan berbahasa ini dari segi kita intonasi, cara bercakap, audiens kita, cara kita menggunakan perkataan-perkataan, bibit-bibit perkataan yang sesuai mengikut konteks yang sesuai. Jadi di sini isu pertama yang saya ingin ketengahkan ialah isu bahasa rojak. Di sini kita sering menggunakan dua bahasa dalam pengucapan harian kita. Bahasa rojak ialah percakapan yang mencampurkan pelbagai bahasa dalam satu pertuturan. Kebiasaannya bahasa rojak ini digunakan ketika kita bermesejan bersama kawan-kawan. Seperti contohnya, kejap lagi I nak pergi bazar beli aiskrim. Ini adalah ayat yang salah. Kalau diikutkan, kejap lagi saya hendak pergi bazar beli aiskrim. Perkataan aiskrim ini sendiri mempunyai perkataan dalam bahasa Melayu. Mengapa kita perlu merojakkan bahasa padahal kita boleh menggunakan bahasa Melayu sendiri. Dan seterusnya, I'll wait di depan kedai mamak. Ini sudah terang lagi bersuluh bahawa ungkapan ayat ini salah. Sepatutnya saya akan tunggu di depan kedai mamak. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya bahasa yang tidak sopan. Okey, bahasa yang tidak sopan adalah bahasa yang menggunakan perkataan-perkataan yang keji, perkataan-perkataan makian, cacian yang tidak menyenangkan perasaan seseorang. Adakah kalian bersetuju jika orang memaki anda? Kalian bersetuju? Tidak kan? Antara perkataan-perkataan yang sering menyinggung perasaan kita ialah bila kita dipanggil bodoh. Bila perkataan bodoh ini, orang anggap perkataan ini macam biasa. Kadang-kadang orang ada panggil kita, weh ya do. Do tu sebenarnya ialah perkataan bodoh. Jadi kita tak boleh menggunakan ungkapan do tu sebenarnya. Sebab penggunaan perkataan singkatan do sebenarnya membawa maksud kepada bodoh. Dan seterusnya, perkataan yang tidak sopan ini akan mengundang kepada perbalahan dan mengundang kepada kekecohan. Jadi, contohnya di sini saya berikan dua contoh yang sering kita lihat, iaitu okey, silakan. Boleh saya cakap? Okey. Sialah kau ni, biasa kita dengar kan? Jadi perkataan ini sangatlah tidak sesuai ya. Lebih-lebih kita yang akan menjadi bakal guru, kita perlu mengelak perkataan-perkataan seperti ini. Kerana kita ni sebagai pembimbing, anak-anak murid kita akan mencontohi apa yang kita cakap, apa yang kita lakukan, apa yang kita tampilkan di hadapan mereka. Jadi seterusnya, ini biasanya apabila kita marah, kita akan melepaskan kata-kata yang tidak sesuai dan tidak sopan. Seperti, aku tak suka lah babi. Macam tu. Jadi, perkataan ni, sebenarnya kita mestilah mengawal emosi kita. Kerana, perkataan walaupun ini ialah sejenis haiwan, namun ia adalah ungkapan yang menghina. Kerana, hinaan ini amatlah tidak boleh diterima. Dan akhir sekali, isu dialek. Di sini, siapa orang Kelantan? Angkat tangan.
Okey, Aina, boleh berikan satu contoh dialek Kelantan? Contoh agah teh. Kalian semua tahu kan apa maksud agate tu? Tak tahu kan? Jadi, Aina boleh jelaskan kepada para hadirin kita pada hari ini apa maksud agate? Agah teh tu macam agah teh. Maksud dia macam sombongnya maksudnya. Agah teh. Oh, di sini kita jelas boleh lihat bahawa dialek tu langsung tidak kena mengenai dengan bahasa Melayu yang kita gunakan, bahasa Melayu standard. Tidak ada satu perkataan yang sama. Jadi di sini penggunaan kata dialek ini kebiasaannya di negeri pantai timur seperti Terengganu, Kedah, Kelantan dan sebagainya. Jadi perkataan-perkataan yang mereka pakai ini kebiasaannya tidak difahami oleh rakyat Malaysia yang lain, terutamanya di bandar seperti Kuala Lumpur, kerana mereka menggunakan perkataan bahasa Melayu standard. Jadi di sini satu bentuk bahasa yang digunakan dalam suatu daerah atau oleh sesuatu kelas sosial berbeza daripada bahasa standard pada daerah, negeri dan lain-lain. Kelantan, Kedah sosial, variasi bahasa yang dituturkan oleh sesuatu kumpulan sosial atau lapisan masyarakat bahasa, misalnya bahasa istana. Okey, di sini kita perlu mengelakkan bahasa dialek kerana saya dapati, saya telah membuat beberapa kajian, terdapat murid sekolah rendah menggunakan dialek dalam ujian. Ketika mereka menjawab peperiksaan, mereka menggunakan slang ataupun dialek kerana mereka telah terbiasa dengan perkataan-perkataan mereka, perkataan-perkataan dialek negeri mereka di kehidupan seharian mereka. Okey, seterusnya. Okey, penulisan. Okey, di sini saya ingin memberikan beberapa cadangan ataupun tips untuk mengelakkan isu-isu tadi. Okey, yang pertama sekali, ibu bapa. Ibu bapa memainkan peranan penting untuk mendidik anak-anak mereka membina keterampilan berbahasa yang baik kerana seperti sabda Nabi Muhammad SAW, anak-anak itu seperti kain yang putih. Ibu bapalah yang mencoraknya sama ada menjadi Yahudi ataupun Nasrani. Okey, di sini kita jelas bahawa ibu bapa adalah orang yang sering sentiasa berdampingan bersama mereka. Jadi di sini ibu bapa perlulah mendidik anak mereka sejak lahir lagi untuk berkata-kata dalam perkataan yang sopan, bahasa yang tepat dan sebagainya. Okey, seterusnya, guru. Kita sebagai para hadirin di dewan ini, kita merupakan bakal guru. Jadi guru haruslah memainkan peranan penting untuk membina keterampilan berbahasa. Jadi ketika kita berada di kelas, kita mestilah menggunakan perkataan-perkataan yang baik, sopan santun, nada, intonasi yang lemah lembut, penyayang dan tidak suka-suka memarahi mereka dan tidak menghina-hina mereka kerana mereka ini masih memerlukan pembimbing. Mereka ini masih tergapai-gapai lagi. Mereka memerlukan seseorang untuk mereka jadikan teladan, suri teladan, idola dan sebagainya. Jadi kita mestilah menggunakan inisiatif, menggunakan bahasa-bahasa yang sopan. Okey, yang akhir sekali itu masyarakat kita, masyarakat Malaysia perlulah mempunyai kesedaran bahawa keterampilan berbahasa ini amat penting. Kenapa? Sebab keterampilan berbahasa ini amatlah penting untuk menjamin keamanan dan kemakmuran negara. Kerana jika rakyat Malaysia majoritinya tidak mempunyai keterampilan berbahasa, sudah tentu kita tidak dapat mengekalkan slogan yang saya sebutkan sebentar tadi, iaitu bahasa jiwa bangsa, kerana bahasa inilah melambangkan bangsa kita. Jadi di sini saya ingin merumuskan bahawa kesimpulannya, keterampilan berbahasa ini amatlah penting untuk kita gilakkan lagi, untuk kita tambahkan lagi, dan kita sebagai bakal guru untuk kita sebarkan kepada anak-anak murid kita agar melahirkan anak murid yang menjadi pemimpin pada masa hadapan yang berwibawa, berketerampilan dan menggunakan bahasa-bahasa yang sopan. Okey, sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.